Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam pendidikan Islam tingkatan 3 bahagian hadis, iaitu pelajaran yang ke-9 di bawah tajuk sedekah kunci kebaikan. Baiklah, objektif pembelajaran memahami amalan sedekah dalam hadis. Tengok apa amalan-amalan yang dikira sebagai mendapat pahala sedekah. Yang kedua, mengetahui kelebihan bersedekah. Ketiga, menjawab soalan kebat di penghujung. Menjawab soalan di bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini. Baik. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Okey. Ta'dilu baina ithnaini sadaqah. تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. Kita ulang balik. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. Sekali lagi. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. Baik. Maksud ataupun terjemahan bagi potongan hadis. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi tubuh badan manusia memerlukan sedekah baginya. Setiap sendi tubuh manusia ni perlu kepada sumbangan kita buat pahala-pahala untuk dia. Untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah bagi sendi-sendi pada kita ni. Itu maksud kepada potongan ini. Allah bagi sendi-sendi banyak-banyak pada kita ni, kita patut bersyukur. Jadi kena buat amal-amal kebajikan seolah-olah balaslah sikit apa Allah jadikan kita sendi-sendi yang boleh bergerak. Kalau satu sendi kerah, nak buat apa dah, kita tak boleh bergerak. Okey. Jadi digambarkan dengan kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Sebelum tu, iaitu setiap hari apabila terbit matahari. Maknanya amalan-amalan baik yang kita kena buat sebagai menghargai nikmat Allah SWT pada kita ini setiap hari. Tatlu'u fihi syams, yang mana setiap hari itu nak digambarkan hari dengan terbitnya matahari. Bukan nak kata kalau hari itu tak terbit matahari. Tak, ini hanya gambaran sahaja. Yang dinamakan hari adalah apabila terbitnya matahari. Itu siang hari. Ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah ialah sedekah. Mana dapat pahala sedekah. Sebenarnya kamu berlaku adil ni maknanya kamu mendamaikan dua orang yang bergaduh dapat pahala sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Dan kamu membantu seorang menaiki tunggangannya, menaiki kenderaannya, dapat pahala juga. Nanti disambung lagi ni. Okey. Terus au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya, ialah sedekah. Mana dapat pahala sedekah. Wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Perkataan-perkataan yang baik juga adalah sedekah. Mana dapat pahala sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan bagi setiap langkah yang kamu berjalan untuk menunaikan solat berjamaah lah ni, sadaqah. Kamu nak pergi masjid, kamu bersedia setiap langkah ni kamu bersedia untuk solat,
maka dapat pahala sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah, dan kamu mengutip, mengalih suatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Bukan saja yang berbahaya sebenarnya, benda yang adha ni benda yang menyakiti. Menyakiti maknanya kita tengok sampah, contoh serabut mata, kita tengok sampah. Kita tengok ada kayu, mungkin orang naik motor langgar kayu jatuh, kesian dia. Maka kita buang. Tak kira lah sama ada membahayakan atau tidak membahayakan, atau bau busuk ke apa ke, ni dipanggil adha, benda-benda yang menyakiti, sama ada menyakiti tubuh badan atau menyakiti jiwa raga manusia, maka itu juga dipanggil sebagai adha. Jadi buang benda-benda tu dapat pahala sedekah. Baik, maksud sedekah ialah pemberian. Itu secara bahasa. Secara istilah, suatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mesti ada tujuan mendekatkan diri kepada Allah, baru panggil sedekah. Okey. Di sini ada satu hadis yang ringkas disebutkan dengan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik ialah sedekah. Ini nak digambarkan semua benda-benda baik yang kita buat tu dapat pahala seumpama pahala sedekah. Baik, terus prisma ilmu, kenapa dinamakan sedekah itu sedekah? Dinamakan sedekah kerana sedekah itu amalan yang menzahirkan as-sidqu, iaitu kebenaran. Niat pemberi sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah tu dinamakan sedekah kerana daripada perkataan as-sidqu, kebenaran, benar. Mana orang yang tidak ada kebenaran dalam hatinya, orang yang tidak ada kesungguhan untuk mendapatkan keredaan Allah, maka bukan senang untuk dia ambil duit dia, harta dia, nak bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi dia boleh bagi. Tambah-tambah dia boleh bagi tu konsisten, dia bagi, dan dia itu pemurah. Itu menandakan bahawa, menunjukkan dia itu ada sirkun dalam hati dia, dalam diri dia. Maka kerana itu amalan itu dinamakan dengan amalan sedekah. Amalan sedekah yang terdapat dalam hadis. Satu, mendamaikan orang yang bergaduh, bertelingkah. Yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, berjalan untuk menunaikan solat. Persediaan kita nak tunaikan solat, dapat pahala sedekah. Membantu orang mengangkat barang dalam kenderaan. Nak naik turun kenderaan ke, kita angkat, dapat pahala sedekah. Mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Melahirkan sesuatu yang menyakiti. Yang menyakiti di jalan atau di mana sahaja, di tepi jalan ke, di tepi koridor ke, di mana sahaja yang menjadikan orang tak selesa, maka itu termasuk dalam amalan sedekah yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Kelebihan bersedekah. Kelebihan sedekah mendamaikan dua pihak yang bertelingkah. Kelebihan mendamaikan dua pihak yang bersedekah. Yang bertelingkah ni apa kelebihannya? Menghalang kedua-dua pihak daripada melanggar perintah Allah agar tidak berterusan bertelingkah selama 3 hari. Kan kita ada perintah, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Maksudnya ialah tidak halal bagi seorang muslim yang mana dia tu meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Makna dia bergaduh masa muka lebih daripada 3 hari. Yang lial taqiyan, jumpa sama jumpa, yang ini pusing sana, yang ini pusing sini, tak nak tengok muka. Kemudian yang terbaik di kalangan mereka ialah orang yang memulakan baik, orang yang memulakan tegur. Itu adalah merupakan orang yang terbaik untuk islah hubungan, membaiki hubungan di antara kedua-duanya. Okey, kelebihan lagi, mententeramkan hati kedua-dua pihak. Dah baik, maka dah senang hati dah, tak ada masalah apa-apa dah. Membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barang. Apa kelebihannya? Memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan seperti warga emas dan kurang upaya. Sama ada nak angkat barang dia, nak tolong dia naik juga, itu mendapat keselesaan bagi orang yang kurang mampu. Meringankan beban orang lain, itu kelebihan dia. Orang terbeban, dia lenguh, mungkin nampak dia kuat, tapi dia dah lama dah angkat barang tu, dia dah letih dah. Maka kita tolong dia, maka kita dapat pahala daripada pertolongan tersebut. Mengucapkan perkataan yang baik. Orang ni bila ucapkan perkataan yang baik, apa kelebihannya? Menampilkan imej pribadi yang disenangi. Kita bercakap baik, nampak pribadi kita pribadi yang baik.
menenangkan hati pendengar. Orang dengar pun senang hati. Mengelakkan pertengkaran. Dah bercakap baik. Biasanya yang bergaduh tu sebab bercakap tak baik. Mu mengata aku mengata mu, bergaduh. Tu menjadikan puncanya adalah kerana bercakap dengan percakapan yang tidak baik. Berjalan untuk menunaikan solat. Apa kelebihannya? Ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa jika dalam keadaan berwuduk. Mana orang berwuduk dah nak pergi solat. Setiap langkah dia tu menghapuskan dosa dan meningkatkan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat kerana berjalan dalam kegelapan subuh. Dia turun pada waktu subuh, dia turun isyak dalam waktu yang gelap nak pergi solat, khususnya nak pergi solat berjamaah. Maka orang ni akan diberi cahaya oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Ada seolah ada lampu bagi dia ketika mana orang lain berada dalam keadaan gelap. Dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Berjalan pergi tunaikan solat ni. Solat tu sendiri merupakan satu bentuk yang seolah-olah seperti kita beriadah. Dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Dapat mengamalkan amalan sedekah yang lain seperti mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Sambil kita berjalan, jumpa sampah, kita buang. Jumpa kayu, jumpa duri, jumpa apa kat jalan, kita buang. Maka dapat pahala lain lagi. Itu kelebihan kita beramal dengan bahagian pergi menunaikan solat ini. Yang kelima, mengalih sesuatu yang berbahaya di jalan. Menunjukkan keimanan kepada Allah. Orang yang boleh alihkan benda ni orang beriman. Kalau orang tak beriman, dia tak peduli dengan susah orang lain. Orang beriman ini, dia salimal muslim. Dia akan dia akan selamat dan dia akan memberikan kesenangan pada orang lain, kemudahan pada orang lain. Itu orang yang beriman. Okey. Menunjukkan keimanan kepada Allah, mengurangkan risiko kemalangan. Kalau benda tu boleh menyebabkan kemalangan, kita buang. Jadi kuranglah risiko kemalangan. Memberi keselesaan kepada orang lain. Tempat tu bersih, tempat tu tak berbau busuk, tempat tu tak ada sampah sarap. Jadi orang lain pun akan selesa. Jadi orang selesa tu, kita dapat pahala. Bukan orang lain selesa, kita tak dapat apa-apa. Kita dapat pahala dengan keselesaan orang lain tersebut. Pengajaran hadis, kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah kerana setiap mukmin itu bersaudara. Kalau ada orang bergaduh, kita kena cuba untuk mendamaikan di antara kedua-duanya. Walaupun kita terpaksa berbohong sikit. Kita jumpa dengan A yang bergaduh dengan B. Kita jumpa dengan A, kita kata, B ni sebenarnya nak baik dengan kamu, tapi dia nak tegur takut kamu tak sudi. Kamu tak sudi untuk menjawab teguran salam dia. B sebenarnya tak nak buat pun. Kita pergi jumpa B pula. A tu sebenarnya nak tegur kau, nak bagi salam, tapi takut kau tak jawab. Jadi dia pergi bohong dua-dua tu. Bohong itu dapat pahala. Kenapa? Kerana nak mendamaikan orang yang bergaduh. Kita hendaklah memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Guna masa kita dengan sebaiknya untuk menjadikan orang yang ada tu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dan kita sendiri akan menjadi orang yang bertakwa. Kita hendaklah sentiasa bercakap perkara yang baik kerana ia merupakan tanda keimanan kepada Allah. Orang yang bercakap elok-elok ni tanda orang beriman. Kalau orang tu jenis mulut, Allahu Akbar, kita nak dengar pun tak sanggup, ia menandakan bahawa dia itu orang yang tidak beriman. Orang yang kata dia tu mulut je jahat, hati dia baik, itu tak betul. Kalau hati dia baik, mesti akan tampil kebaikan-kebaikan pada mulutnya. Kalau mulut dia jahat, maka menandakan bahawa hatinya sakit. Satu bahagian dalam hatinya sakit, sehingga sakit itu terpancar, terkeluar pada lidahnya dari sudut kejahatan-kejahatan ataupun perkataan-perkataan yang buruk. Yang terakhir dari pengajaran ayat, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan itu besar fadilatnya. Bagi lelaki khususnya, rajin-rajinkanlah diri anda untuk pergi menunaikan solat di masjid. Prisma ilmu, di sini terdapat 5 tingkatan sedekah. Sedekah pertama, bersedekah dengan duit. Tak ada duit, bekerja sehingga mampu untuk bersedekah. Bekerja untuk dapatkan duit supaya kita mampu untuk bersedekah. Okey. Kemudian, tak ada juga. Kerja pun tak dapat. Membantu orang dalam kesusahan. Bantu dia. Kerana kita nak bagi duit, tak ada duit. Kerja pun tak dapat juga. Bantu orang yang dalam susah. Yang seterusnya, yang ke 1, 2, 3, 4.
menyuruh kepada kebaikan. Menyuruh orang buat baik, juga dapat pahala juga sedekah. Dikira sebagai tingkatan sedekah yang keempat. Yang kelima, menahan diri daripada melakukan keburukan. Jangan buat jahat sehingga orang tak rasa susah dengan kita. Itu juga dikira mendapat pahala sedekah. Tapi tingkatan yang paling bawah daripada 5 tingkatan yang kita baru baca sekejap tadi. Soalan keempat. Rasulullah bersabda mafhumnya, tidak dikira berbohong seorang yang mendamaikan dua orang yang bertelagah. Maka dia menyampaikan hal kebenaran atau mengucapkan hal kebaikan. Mana tak dikira berbohong. Macam Ustaz kata tadi. Sebenarnya dia dah bohong. Tapi bohong tadi tujuan apa? Nak mendamaikan orang yang bergaduh. Jadi bohong dia tu tak kira bohong. Dapat pahala lagi. Inilah yang dikatakan bohong sunat. Kalau nak tahu mana bohong sunat, inilah bohong sunat. Kerana apa? Yang orang Melayu kita sebut gitu. Kita dapat pahala kerana kita bohong. Tapi bohong kita menyebabkan orang itu berbaik-baik semula. Maka kita dapat pahala. Huraikan pandangan anda tentang hadis di atas dalam konteks sedekah. Kenapa orang yang mendamaikan, orang yang berbohong ni tidak dikira sebagai berdosa? Kenapa? Maka kita nak hubungkan dengan konsep sedekah, maka kita tengok jawapan yang Ustaz sediakan. Mendamaikan antara orang yang bergaduh adalah perbuatan yang mulia. Kerana ia mengundang banyak kebaikan dan setiap kebaikan dikira mendapat pahala sedekah. Okey. Ia mengundang banyak kebaikan dan setiap kebaikan dikira mendapat pahala sedekah. Kesannya hubungan kemasyarakatan menjadi lebih erat. Hubungan masyarakat jadi lebih baik, lebih erat. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa menjaga hubungan silaturahim agar hidup dirahmati oleh Allah. Tengok macam mana Ustaz sambung ayat-ayat ini dengan menggunakan perkataan-perkataan yang sama dalam setiap video yang telah pun Ustaz hasilkan. Kita dah sampai kepada penutup. Jangan lupa untuk jawab soalan di bahagian deskripsi. Ada link kat bawah video ni. Dan lepas tu, macam biasa juga, subscribe. Yang belum subscribe tu, subscribe. Dan juga share video ni sebanyak mungkin. Dapatkan pahala berkongsi ilmu kebaikan kepada orang lain. Walaupun kamu belum pandai untuk mengajar, tapi kongsikan ilmu, mudah-mudahan perkongsian itu menghasilkan pahala yang berterusan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.